Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa 'an Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tawbatin faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادا فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Baik, hadis ini maknanya kita telah baca secara ringkas. Jawab saja pada pertemuan yang lalu. Jadi malam ini kita tengok terjemahan dan pengajaran daripada hadis yang agak panjang. Di mana pada hadis ini sebagai poin pentingnya nak contoh bahwasanya pintu taubat sentiasa terbuka walau besar manapun dosa kesalahan. Itu yang paling besar. Contohnya itu poinnya, itu taubat, pintu taubat tetap terbuka sebagaimana dia tak tertutuplah kepada siapa sahaja walaupun sebesar mana dosa kesalahan yang dia telah lakukan. Itu poin penting daripada hadis. Baik, kita boleh tengok terjemahannya. Baik, maksud hadis daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Dicarinya seorang yang paling alim, lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahib, yakni ahli ibadah. Dia menyatakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Apakah dia boleh bertaubat? Jawab rahib itu, tidak. Lalu dibunuhnya pula rahib itu, menjadikan jumlah orang yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian dia mencari orang yang paling alim, maka ditunjukkan kepadanya seorang alim. Maka beliau menyatakan kepada orang alim itu bahawa dia telah membunuh 100 orang. Apakah dia boleh bertaubat? Jawabnya, yakni jawab orang alim tersebut, iya. Siapakah yang boleh menghalanginya daripada bertaubat? Yakni tiada siapa yang boleh menghalanginya berbuat demikian. Pergi
Pergilah kamu ke suatu tempat, kemudian dia diterangkan sifat tempat tersebut, kerana di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, dan janganlah kembali ke negerimu, kerana negeri itu tempat yang jahat. Maka orang itu pun menuju ke sana. Dalam perjalanannya itu, dia telah mati secara menuju. Maka berlakulah pertengkaran antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia telah datang untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Kata malaikat azab pula, sesungguhnya dia belum pernah langsung melakukan amal kebajikan. Lalu datang kepada mereka malaikat yang berupa seorang manusia sebagai hakim di antara mereka. Lantas hakim itu berkata, ukurlah antara dua negeri itu, manakah yang lebih dekat kepadanya, maka dia adalah untuknya. Maka mereka pun mengukurnya, dan didapati bahawa yang hampir kepadanya, jadi kepada lelaki tersebut, ialah negeri yang ditujunya. Lantas malaikat rahmat mengambil rohnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya ingat sekali berbahan cerita ada. Cuma kita tak tengok apa pengajaran. Kalau sekali kita dengar macam itu, sekadar apa kita memahami secara tersurat begitu saja. Kita nak ambil apa intikati yang penting daripada kisah tersebut. Syarikahnya cerita tersebut, Nabi cara antara uslub Nabi bila nak menasihati para sahabat, memberi pedoman kepada para sahabat, iaitu dia apa? Kadang-kadang cara apa? Nabi sampai nasihat tu, kadang-kadang memberi arahan, kadang-kadang uslubnya ialah mendatangkan cerita, kisah-kisah yang lalu, kisah-kisah yang benar lah, yang boleh dijadikan pengajaran perbandingan. Jadikan perbandingan dengan kita, kemudian kita menjadi sebagai iktibar pengajaran daripada kisah tersebut. Jadi setiap kisah, sama ada dicerita di dalam Al-Quran, sama ada dicerita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar bahabuan al-watling sahaja. Oh, seronok, seronok. Sebenarnya supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang diceritakan. Kalau cerita-cerita dongeng punya dicerita oleh orang tua kita, cerita kepada anak-anak, walaupun nampak cerita tak masuk akal, cerita-cerita dulu kalau betul tak betul kita tidak tahu. Tapi tujuan ada cerita tu untuk apa? Supaya ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Itu yang besarnya. Sebab kadang-kadang orang bila dengar kisah-kisah ni, jiwanya lebih menangkap pada apa maksud tujuan yang disampaikan kisah tersebut. Baik, daripada kisah ni Nabi menarik perhatian para sahabat. Nabi menceritakan dulu, iaitu kisah seorang lelaki yang bercerita. Zaman dulu lah, mungkin zaman Bani Israel sebelum-sebelum tu lah. Jadi Nabi cerita lelaki ini, dia ni memang ganas gila punya. Sebab dia pernah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Akhirnya terdetik di dalam hatinya nak bertaubat. Kalau tengok apa tu ganas gila kan, tapi masih ada jiwa yang mereka nampak ganas tu, rupanya hati masih lembut. 99 orang, betapa besarnya kesalahan dosa yang dia telah lakukan, tapi masih terdetik hati perasaan untuk bertaubat. Kita nampak ganas, tapi hati masih terdetik untuk melakukan kebaikan. Ini orang kata orang yang masih mempunyai bakat untuk menjadi orang yang baik, orang yang mempunyai benih-benih untuk jadi orang baik. Waktu kecil kita nampak baik, kemudian dia jadi jahat gila kan, tepuk semua. Tapi orang jenis akhirnya ni orang dia nampak, dia akan kembali balik. Sebab apa? Benih-benih kebaikan pada dirinya sebenarnya telah tersemai semenjak daripada kecil lagi. Kalau orang pernah orang jahat, kecil-kecil dia pernah ada benda kebaikan yang telah diajar, diasuh kepadanya, mungkin satu nanti dia mungkin kembali semula ke pangkal jalan. Ni kalau kita tengok cerita ni, 99 orang, seorang dia ganas tu, tapi masih ada terdetik perasaan untuk jadi orang baik. Jadi apa?
Dia cara dia jadi orang baik, dia cara dia nak, iaitu bertemu dengan orang yang baik. Maka dia pergi jumpa, tanya siapa orang yang paling baik. Cara dia tanya fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Dia bertanya tentang siapakah orang yang paling alim dalam tempat kita ini, negeri kita ini. Siapa yang paling alim? Dia tanya orang yang paling alim. Kemudian orang apa, dia bertanya tak pandai tunjuk fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan kepadanya seorang rahib. Rahib ini merujuk kepada ahli ibadah, yang orang yang seorang ibadah, mungkin sudut keilmuan dia kurang, maka dia pun bertemu dengan orang tersebut. Bila orang ibadah ini jiwa tak sama dengan jiwa orang yang berilmu pula. Sebab bagi orang ahli ibadah kadang-kadang dia tahu, ni tahu jahat gila, tak boleh dah. Memang taubat cuma tak tahu taubat. Kalau ni dah, dia tahu boleh nampak. Sebab nampak benda dia tahu. Dan mungkin dia belum mempunyai ilmu-ilmu yang di sebalik itu. Akhirnya bila ditanya kepada rahib tersebut, dia berkata, wahai Tuhan, saya ni jahat gila. Apa sebenarnya? Dia tak kata aku. Cara dia kata apa? Dia tak kata aku ni, wahai Tuhan, aku ni telah membunuh 99 orang. Dia tak contoh. Di antara adat kita, kalau kita memang ada melakukan kesalahan, nak tanya soalan aku, tulis soalan. Ustaz, saya dulu pernah buat tadi. Mungkin tak elok soalan tersebut kan. Ustaz, ada seorang lelaki telah melakukan macam ni. Bagaimana pandangan Ustaz? Lelaki itu dia awal tu tanya aku. Tapi cara bahasa yang sepatutnya kita sorok dari diri kita itu benda-benda yang baik, benda yang tak baik. Jadi lelaki ni dia jatuh. Dia kata, wahai Tuhan, seorang lelaki qatala ni kita kata baik fi'il madhi, dia bersifat apa? Dhamir. Dia tak menjelaskan, maksudnya telah membunuh seorang lelaki. Tuhan, ada seorang lelaki ini dia telah membunuh 99 jiwa. Adakah peluang bagi dia untuk bertaubat? Ada dia tak? Tuhan, saya ni telah membunuh 99 orang. Ada pecahan tak saya bertaubat? Dia tak gitu. Itu antara benda-benda yang perlu kita tiru lah dalam konsep kita. Bila kita nak tanya soalan macam mana apa, jangan sebelum kita aku ke mana, ada seorang apa Allah ni, ada mana konsep yang kita guna ni pun zaman itu pun agama telah buat ni. Baik, jadi dijawabnya oleh rahib tersebut tak ada canda. Bila dengar itu ala aku tak ada taubat, aku tambah ada ala maksudnya kami yang jahat tu. Masalah itu dia merasa apa? Putus asa. Tak ada. Dia buat betul-betul jadi jahat. Akhirnya dia bunuh seorang ini. Faqatalahu fakamala bihi mi'atan. Bunuh cukuplah 100 orang. Kemudian 100 orang bergadah-gadah merasa ada itu pula. Akhirnya dia bertanya lagi, siapakah orang yang paling alim di benua ini, di muka bumi ini, siapa yang paling alim? Dia tanya siapakah paling banyak ibadah. Dia kata siapa orang paling alim di muka bumi ini? Maka fadulla ala rajulin alim. Lalu dia tunjuk alim betul. Ditunjuk betul-betul kepada seorang lelaki yang alim, yang mempunyai ilmu. Kemudian dia pergi bertemu macam tu juga. Dia kata, Tuhan, saya telah membunuh 100 orang. Dia tak kata begitu. Dia kata, Tuhan, ada seseorang telah membunuh 100 jiwa. Adakah peluang baginya? Dia kata, adakah peluang bagiku? Dia kata tu, adakah peluang baginya untuk bertobat? Lalu lelaki alim tersebut kata, na'am ya. Wa man yahul bainahu wa bainat taubah. Siapakah yang dapat menghalangi dia di antaranya dengan taubat? Mana tidak ada seorang pun yang menghalang dia untuk bertaubat, menghalang dia daripada diterima taubatnya. Ya, ini satu pengharapan. Bila kita di bawah jahat ni pakai tak ada cara dengan itu, kita mesti ada perasaan menaruh harapan kepada dia. Mungkin disebabkan ucapan kita sendiri, hanya kalau jadi orang baik dah cukup bagus ni. Gana-gana macam ni kalau jadi baik dah bagus. Dia rasa satu pengharapan. Ya. Seperti mana seorang lelaki rajulin alimi, dia memberi satu pengharapan kepada lelaki tersebut. Dia kata, siapa yang boleh halang daripada bertobat? Tak ada. Memang ada peluang. Dia bisa dia memberi sarana bagi panduan. Dia kata, intaliq ila ardi kada wa kada. Kita apa? La ni hanya dengan dofi. Hanya dengan tempat Allah.
depan jahat, semua nampak orang jahat. Jadi payah nak jadi baik. Gani berpindah hampir kepada negeri sekian, negeri bagian-bagian. Sudah contoh kat semua. Contoh lah, ditunjuk dalam GPS agak buat map sedia. Ni tak di sini. Akhirnya sebab apa dia kata apa? Di negeri tersebut fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala. Sebab di situ ada manusia-manusia yang menyembah Allah, orang yang baik yang mengabdi diri kepada Allah. Di sana. Jadi bila di sana bergaduh saja, bukan tengok orang sayang tak. Fa'budillah ma'hum, sembahlah Allah bersama mereka. Meniru cara masyarakat tempat tersebut. Bukan sekadar tengok, tiru. Juga ada saran wala tarji' ila Afrika, jangan kamu pulang ke negeri kamu sebab negeri kamu negeri yang jahat. Lalu lelaki tersebut bila pergi sampai sekerat jalan, bang, accident. Betul lah kan? Katanya apa? Meninggal. Kita ni mana macam tu ada accident lah, ada macam-macam lah peristiwa menyebabkan nanti tu. Ada kereta sampai tu, akhirnya sampai apa? Sekerat jalan meninggal. Macam-macam lah. Meninggal. Bila meninggal, malaikat main. Dua orang malaikat turun, satu malaikatul rahmah, satu lagi malaikatul adab. Bila main, ni aku punya, ni hak aku punya, dah aku punya. Kan? Akhirnya berlaku perdebatan, pertengkaran di antara dua malaikat. Aku lah lebih berhak sebab dia ni datang untuk bertaubat. Hatinya sepenuh hati untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pula sekarang kata, mana boleh yang bisa tengok dia buat payah. Tak boleh tak? 100. Cikmat buat 100. Aku lalu berhak untuk mengambil dan mengazabnya. Lalu bila berlaku pertengkaran, turun seorang malaikat. Malaikat itu turun dalam bentuk rupa manusia. Hebat manusia. Untuk menjadi bab penyelesaian, malaikat turun dalam bentuk manusia. Ini satu bab penghormatan kepada manusia. Seolah manusia ini boleh menjadi bab khalifah di muka bumi. Qala rabbuka lil malaikati ini, itu nampak hebat manusia bila di muka bumi mereka menjadi bab. Sehingga apa? Malaikat turun dalam bentuk manusia untuk menjadi bab hakim di antara keduanya. Dia pilih. Kita apa ni? Tak payah nak tahu. Hang yang kau ni. Ya hang aku. Tak ada dalam saya lagi cuma kau. Hang dekat. Akhirnya dua orang dekat. Dia ngomong sepadan batu, sepadan cek, juga sepadan negara ni. Bila cek lebih cenderung kepada negara yang baik. Akhirnya dia pun menjadi penduduk tersebut. Maknanya seseorang itu kadang-kadang dia mendapat beban berdasarkan tempat yang dia kan. Okay, baik. Kemudian bila hukum hampir kepada negeri yang dia sedang itu, lalu mereka pernah pun ambil dia. Tidak dapat kisah ni. Kita nampak sampai tahu saja. Kalau tengok tu macam tak bertaubat lagi, tapi begitu besar ganjaran yang Allah telah beri pada lelaki tersebut. Kita sambung sikit lah. Kita ganjaran kita cukup panjang. Wa fi riwayat fi sahih, dalam satu riwayat yang sahih dalam Muslim, Sahih Muslim, fakana ila al-qaryati as-salihati aqrabu bisyibrin faju'ila min ahliha. Dalam ada riwayat ini ada tambahan apa? Lelaki tersebut dia mati tu lebih jengkal antara sempadan tu kok jengkal saja lebih cenderung kepada negeri yang penduduk yang baik. Jengkal tu pun dapat penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia dimasukkan sebagai kumpulan tersebut. Bila berada dengan kumpulan yang baik, maka mendapat ganjaran bagi orang yang berada di dalam kumpulan tersebut. Wa fi riwayat fi sahih, dari riwayat lain, fa'auha Allah Ta'ala ila hadhihi an taba'ali wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainakuma fawajaduhu ila hadhihi aqrabu bi shibrin fa ghufira lahu.
sudah benar. Ini ada satu riwayat yang lain, riwayat yang sahih ini disebutkan. Dalam satu riwayat yang sahih daripada Muslim, dia lebih dekat ke negeri yang baik sekadar sejengkal, lalu ia digolongkan menjadi ahli negeri itu. Dalam satu riwayat yang lain yang juga sahih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan negeri yang penuh kejahatan supaya menjadi jauh daripada orang itu, dan kepada negeri yang penuh kebaikan supaya menjadi dekat kepadanya. Kemudian hakim memerintahkan, ukurlah di antara kedua-dua negeri itu, lalu didapati bumi yang penuh kebaikan lebih dekat kepada orang itu sekadar sedekah, lantas diberi keampunan kepadanya. Dalam satu riwayat yang lain menyatakan bahawa condong dadanya ke arah negeri yang itu. Ada riwayat lain mengatakan bila berlaku clash itu, Allah perintahkan kepada negeri yang jahat ni. Dia jatuh pak mati sini. Ni duduk pulau mana ni? Akhirnya Allah perintahkan supaya negeri jahat contohlah ni. Lebih baiklah sini, dia mati sini. Allah perintahkan kepada dia, kan rejak belakang negeri. Ini pasal Allah SWT negeri ni ke belakang sikit. Hanya saya contoh kata sama negeri yang baik supaya Allah dekatkan. Gitu. Akhirnya bila ulama kepada negeri yang ini satu kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki itu. Sebab hatinya memang sepenuh hati dia mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia masih belum melakukan sebarang kebaikan. Ya. Jadi kita faham situ. Kita tengok pengajaran hadis. Panjang pengajaran ni. Cuba kita tengok secara satu persatu. Daripada hadis itu yang ini apa yang kita dapat? Daripada teks hadis ini apa yang kita dapat? Jadi itu cabaran Nabi antara usul dakwah Nabi, kadang-kadang Nabi orang cerita. Kan? Jadi orang yang mengajar kan, orang ceramah pun kadang-kadang ada sedikit dengan cerita-cerita supaya apa? Cerita itu bukan sekadar kata apa penghibur lara saja kan, tapi mempunyai pengajaran-pengajaran. Dan mestilah kisah tersebut kisah yang benarlah, yang rekod, bukan sekadar cerita lucuan. Tak apa kalau cerita-cerita dulu disandarkan kepada Nabi, sedangkan cerita tersebut tidak menepati bukan yang sebenarnya, maka menjadi satu yang tidak baik. Baik. Tengok yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pendekatan dalam memberi nasihat dan tunjuk ajar dengan membuat contoh apa yang benar-benar telah berlaku di kalangan umat terdahulu yang tidak menyalahi dengan syariat ini. Kisah-kisah yang tidak bercampur dengan syariat. Kita tahu sebab di sana ada sebut kisah-kisah yang lama. Kadang-kadang kisah disebut boleh diterima, kadang disebut sama sekali kita tidak boleh terima. Ada juga kisah yang kita nak kena terima apa tak terima apa, kita tengok. Ini yang istilah kisah-kisah pada zaman itu disebut sebagai kisah Israiliyah. Kisah-kisah Bani Israel dulu yang diriwayatkan. Bahkan kisah sampai pada zaman Nabi Nuh pun cerita lagi. Zaman Nabi Nuh naik bot dah, kapal dah, bawa habis dah kering je. Kapal itu di bawah kawah pun tak dapat sekarang dalam kawah tak. Tapi kisah ini kenapa dapat terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Cuma kita pada hari cuba kaji kita sebut benar atau tidak. Itu sebut kisah-kisah Israiliyah. Kalau dia bercanggah dengan akal, sama sekali kita tidak dapat terima. Ataupun apa? Dia bercanggah dengan apa? Kisah tersebut kadang-kadang menjejaskan, mencerita yang menjatuhkan imej para nabi, ismah para nabi. Kisah tentang Nabi Daud bila mana masuk dia kata macam-macam lah kisah-kisah ni. Yang kadang-kadang kata Nabi terlalu leceh ni. Takkan ni. Kisah-kisah tersebut sebenarnya menjejaskan, mencemarkan ismah dan imej para nabi. Kisah tersebut adalah apa? Sebenarnya tidak dapat diterima. Adapun kisah yang kedua Israiliyah zaman dulu, tapi Nabi ulang sebut semula. Maka kisah ini kita boleh ambil seperti mana dalam kisah yang kita baca ni. Sebab Nabi akui semula, Nabi sebut semula, maka kisah ini memang benar-benar terjadi. Baik. Yang ketiga
mengambil pedoman daripada sikap Nabi SAW. Okay, baik. Nombor 2, orang yang dalam jiwanya terdapat benih-benih kebajikan dan kebenaran akan kembali ke jalan yang lurus, walaupun beberapa ketika didorong oleh hawa nafsu ke jalan kejahatan dan kesesatan. Kita sebut kadang-kadang waktu kecil pernah dapat asuhan daripada orang pernah mengaji agama, orang menjadi orang baik, tapi bila mana berpindah kepada satu tempat yang lain, berlaku kejutan dia berubah sama sekali. Nampak teruk tu ya, tapi sebenarnya jiwa dia masih ada benih-benih tersebut. Mungkin satu hari nanti dia akan kembali semula. Sebab orang-orang yang jiwanya terdapat benih-benih kebaikan akan kembali ke jalan yang lurus. Bila sedang aku telah jauh menyimpan jauh sebenarnya, akhirnya dia akan kembali. Tengok kisah tadi. Mungkin orang ini dia pernah ada para benih-benih kebenaran, kebaikan di dalam jiwa. Walaupun jahat teman-teman, detikkan itu masih ada di dalam hati. Detikkan namanya benar. Mungkin waktu dia kecil, waktu dia pernah mempelajari benda-benda tersebut, kadang-kadang bila hidayah kembali dan datang, benda itu terngiang-ngiang balik Allah dari kecil-kecil itu menyanyi. Kau nak ini akan menarik satu kesedaran kepada dia untuk kembali semula mendapatkan jalan itu. Baiklah. Jadi untuk mengaji ilmu ni lah, kadang-kadang benda ini akan menarik, menyentuh hati kita. Tersedap balik. Baik. Nombor 3, orang alim yang kurang ibadahnya, yakni ibadah sunat, lebih afdal daripada orang jahil yang banyak ibadahnya. Kerana kadang-kadang orang jahil yang kuat beribadah menyebabkan kebinasaan dirinya dan orang lain, sedangkan dia bermaksud sebaliknya. Manakala orang alim mendapat panduan dengan ilmunya ke arah kebenaran untuk manfaat dirinya dan orang lain. Dalam hadis sebut tentang kelebihan orang alim dengan terhadap orang yang ma'abid, orang jahil yang beribadah seperti mana kelebihan matahari yang agak jauh lah. Mana kelebihan yang cukup besarnya perbezaannya di antara orang alim dengan orang abid. Seorang abid ni ibadah, tapi kalau abid, orang alim merangkak abid itu yang terbaik sekali. Dia ada alim, abid pula ibadah. Jadi sini tuan, bila kita nak merujuk kepada seseorang dalam masalah agama, merujuk kepada siapa? Abid, alim, dan merujuk kepada orang alim. Sebab Allah sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu. Ahli dzikri orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Sebab pernah berlaku zaman Nabi, bila mana seorang dia seorang sahabat, dia ada kecederaan berlaku. Bila mana dia nak urut, dia kata aku nampak macam mana ni. Jadi sahabat lain kata, alah urutnya biasa. Bila urut macam masa mati, berada cedera lupa tu. Padahal peristiwa itu dikisahkan kepada Nabi. Nabi cukup marah, dia kata, ni dia. Sepatutnya kamu kena tanya dulu. Kamu yang terbuat tanya kepada orang yang lebih tahu. Ini seolah kamu telah membunuh sahabat kamu ni. Sebab bila kita tu, cari saja. Pokoknya dia masih ada jalan keluar. Sebab bila orang yang ada ilmu ni, bila berhadapan dengan suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, orang yang berilmu ni, dia masih punya jalan-jalan keluar daripada masalah tersebut. Sehingga kaedah ulama kata apa? Faman ibtuliya bi syai'in falyuqal man ajaz. Sekiranya seorang itu dah berhadapan dengan masalah tak dapat settlekan, guna pendapat ulama ni akan menyebabkan lebih susah kan. Akhirnya diberi kerokanan untuk mengikut pandangan imam-imam yang lain supaya memudahkan masalah. Sehingga kita pegang agak memulihkan. Ini antara kaedah yang diletakkan oleh agama. Sebab Islam ini kadang-kadang kaedah disebut bisa waqa ittasa'a wa idza ittasa'a waqa. Apabila nampak apa sempit, luaskan balik, longgarkan balik. Bila nampak makin longgar, ketatkan balik. Macam tu. Jangan lupa longgar mudah, semua mudah. Kan. Kaedah kita boleh guna lah dengan bila apa kan. Jangan lupa mana nak pergi sana, mana nak buat apa kan. Tak boleh keluar dari rumah. Tak boleh nak
Sebab orang alim yang menyimpang dengan ilmu dia dapat memberi panduan untuk keluar daripada sesuatu masalah. Cuma kita balik dalam kisah tersebut, bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Rahib tadi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lelaki yang alim. Nampak perbezaan yang cukup utara. Kalau kita yang aku sokong Rahib tadi, tak ada taubat dah. Oh kan? Kan? Tapi orangnya masih ada. Sebab lelaki yang kedua itu merupakan lelaki yang berilmu. Dia tahu batas-batas bila Tuhan menerima taubat. Dia tahu, taubat sentiasa terbuka, tak ada masalah. Sebab apa dia kata itu? Sebab dia walaupun nampak di sana dosa kesalahan yang besar, tapi dia nampak itu tetap terbuka. Baik. Yang keempat, seseorang pendakwah dan kaunselor mestilah bijaksana dan memahami apa yang boleh mengubati jiwa manusia dengan memberi harapan, bukan dengan memutuskan harapan. Jadi kaunselor kan ada masalah orang jawabnya, tak ada peti teruk yang peti apa ni maka kita masih tetap menaruh harapan. Sebab apa pendakwah kaunselor ni dia seumpama doktor juga. Doktor yang merawat pesakit, kalau secara fizikal doktor yang merawat penyakit. Mereka juga bukan merawat jiwa ni. Jadi ubat yang mereka bukannya sama kan. Kita kalau sakit buat pergi di klinik, doktor juga sama. Pergi mana depan anda tak ada jadi hal ni ubat ni. Jadi orang pendakwah ke, penasihat ke, kaunselor ke, bila dia memberi nasihat, dia kena sama hang mengajar aja lah, itu direct gitu lah. Dia mesti dengan pendekatan beda. Tengok dia punya malah kau ni. Cara kita nak beri cara tu. Dia ni nampak apa ni? Apa dia? Ubat dia macam ni. Ini kebijaksanaan yang perlu ada kepada pendakwah dan kaunselor. Bahkan mereka mesti tetap memberi harapan kepada orang yang berhadapan dengan masalah. Bila orang itu kadang-kadang hebat kita kaunselor ni. Kita pergi tengok buku dia, masa semangat lah, kita hebat. Entah mana aura dia ada. Baik. Yang kelima, ulama ahli sunnah secara ijma' yang sebulat suara berpendapat bahawa orang yang membunuh dengan sengaja diterima taubatnya. Ini berbeza dengan mazhab Mu'tazilah yang mengatakan dosa besar sudah tidak diampunkan. Mazhab Khawarij mengatakan dosa besar sudah tidak diampunkan. Tapi bagi kita mazhab Ahlussunnah, walaupun besar mana pun dosa tersebut selain daripada syirik, dosa tersebut masih ada harapan untuk diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu la yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni mereka yang mensyirikkannya. Itu Allah Taala. Kecuali dia bertaubat, masuk Islam, syirik orang yang beriman. Kecuali mereka masuk Islam bertaubat, Allah Taala. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi mereka yang dia kehendaki. Walaupun orang tersebut tidak bertaubat. Kalau tak ampun, ya, ini dalam masalah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kata Ibrahim Al-Qani dalam Jauhar Tauhid, kita wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati tapi tidak sempat bertaubat, maka urusannya terserah kepada Tuhannya. Kalau dia ampun, okey. Kalau tak ampun, masuk dalam neraka. Bila habis dosa, dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang bertaubat, ini orang yang mati tidak bertaubat. Ada orang yang bertaubat, mati sebab bertaubat. InsyaAllah Allah akan terima taubat, terus diampunkan. Ada pun mati syirik, sama sekali Allah tidak ampun. Allah la yaghfiru dzunub aw inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, ini dalam bahasan akidah bukan haji. Tambah
selama mereka tidak meninggalkannya dan digalakkan mendampingi orang yang baik dan bertakwa. Itu baik. Ini antara ubat untuk jadi baik, iaitu berkawan dengan orang yang baik. Itu terkesan kan? Kita dulu mau baik, kita mau jadi buruk kan? Buruk kau kita mau kan? Kalau berkawan dengan orang yang tidak baik, dia kesan pada. Kecuali kita nak kawan tak baik boleh, tapi dengan tujuan kita untuk nak tarik dia, hebat. Itu hebat. Tapi orang macam itu saya akhirnya kita dapat tarik itu yang paling hebat sekali. Kalau kita tidak tahan, itu kita jadi dewa besar. Jadi jangan sebenarnya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau tanya orang mana, tanya tuan guru mana, macam mana jadi baik. Jadi kawan dengan orang yang baik. Kalau itu kan terkesan almarhum ala dini khalili kan. Seorang itu di atas agama kekasih dia. Agama cenderung berdasarkan kawannya. Baik. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala sayangkan orang yang bertaubat dan berbangga dengan mereka di hadapan malaikat. Allah cukup berbangga dengan orang yang bertaubat. Bila ada orang bertaubat, Allah tengok orang mereka. Aku tidak orang ini kita kalau contoh ini ketua kan, ada anak-anak murid pelajar kita yang hebat-hebat. Dia baik. Terus saya mana buat cikgu-cikgu kan yang lain. Tempat Allah. Ya Allah nak berbangga dengan hamba-hamba yang bertaubat. Tidak bakal ada anak. Tapi cerita aku, anak ada 5 orang, seorang tu cukup jadi 5. Buat jadi ngaji jadi sabun kita. Di mana ada tu? Dia. Orang di kono dia tu saya tema dengan di kono agama dia. Buat ni kan lain sikit ada kan. Sebab ada benda yang dia lakukan ada seorang juga saya faham. Tu kita Allah Taala berfirman. Bangga sama dia sehingga dia menyebut orang tersebut kepada para malaikat. Itu orang yang bertaubat. Kita menyebut kehebatan anak kita baru sudah buat. Bagaimana anak tidak ada kelebihan. Nah, baik. Tu Allah Subhanahu wa taala sayangkan orang yang bertaubat dan berbangga dengan mereka di hadapan para malaikat. Jadi menyebut-nyebut nama kita. 8. Disunatkan bagi orang yang bertanya, yang ke-10 tadi, disunatkan bagi orang yang bertanya tentang perihal dirinya yang tidak enak disebut, menggunakan ganti nama ketiganya dia. Seperti katanya di dalam hadis di atas, sesungguhnya dia telah membunuh, maka apakah dia boleh bertaubat? Kerana yang dimaksudkan dengan dia itu ialah dirinya sendiri. Faham ni? Kita ada soalan ada muskilah rumah tangga apa ni? Ada semua laki ini bersama isteri orang lain mana ya? Banyak kawan wanita di mana tu? Dia ada kan kawan wanita ni gitu kan. Tapi dia tak sebutlah saya. Jadi antara anda maka disunatkan kita menyembunyikan keburukan yang tak elok dalam kita pamerkan, rendahkan kepada orang lain. Jadi orang lain kan siapa dia? Dia tu. Jadi dalam masa dalam bentuk orang saya. Jadi semua orang dapat mengambil pelajaran. Baik. Okey. Kadang-kadang tanya apa saya? Saya ada sana. Ni ada orang tanya saya dah. Ustaz, ada orang tanya saya. Oh, dia lupa. Dia apa sebenarnya? Dia orang kait orang ni. Itu bagus itu teknik kan. Mana itu adalah orang yang bijak. Dia baik. Yang ke-10. Yang ke-9. Hadis ini juga menunjukkan hadis berapa tadi? Pengajaran tahu tak? Hadis cerita ni kalau seorang lelaki telah membunuh yang sebenarnya dia tidak zahirkan. Nomor 9, hadis ini juga menunjukkan bahawa malaikat dapat menjelma dalam rupa manusia lelaki yang kacau. Dan juga dia kata, bila kita dengar hadis yang kita dapat orang tahu malaikat ni boleh jelma menjelma menjadi manusia ngamuk kan, sembah apa tu, mana boleh menjelma tu ni bukan cerita hantu apa. Boleh sebab jelas di dalam hadis ini Nabi sebut malaikat menjelma. Bahkan di dalam surah Maryam pun Allah sebut yang tentang malaikat yang menjelma dengan seorang lelaki. Fatabadat bihi, dalam ayat surah Maryam
malaikat menjelma di hadapan Allah dia. Jadi malaikat boleh menjelma menjadi manusia. Oh, kacau. Begitu juga dalam peristiwa apa? Hadis Jibril, bila mana Nabi nak mengajar, ada orang lagi bertemu Jibril. Kalau main rupa malaikat, kita tak tahu kehidupan kita. Malaikat menzahirkan diri dia, bahasa jenuh mengelak. Ada kata ada sayapnya, jenuh mengelak kita. Ini malaikat. Kalau dia ketemu manusia, menjelma dalam bentuk manusia. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahawa malaikat dapat menjelma dalam rupa manusia lelaki yang kacau. Dan juga mengisyaratkan tentang kelebihan manusia. Kerana malaikat yang bertindak sebagai hakim menjelma dalam rupa bentuk manusia. Hebat maksudnya. Dia tak menjelma jadi ayam. Aku nak jelma jadi harimau. Ya Allah, hakim hukum masjid. Dia jadi singa ni tahu ni, kan? Raja binatang. Tapi dia menjelma dalam bentuk rupa manusia. Nah, hebat. Nak bila kita faham sini, ini juga mengisyaratkan bahawasanya manusia cukup hebat. Sehingga malaikat pun kalau nak ada usaha menjelma dalam rupa bentuk manusia. Kita ada terjemah jadi malaikat. Malaikat menjelma jadi berita. 10. Seorang yang telah melakukan dosa sebesar manapun masih berpeluang untuk bertaubat dengan menumpukan sepenuh hatinya kepada Allah. Ini dia. Sebab itu taubat hanya tertutup bila mana nyawa sampai ke orang-orang bertahan masyarakat malam yuwarib, selama mana dia belum nyawa sampai ini sebelum ditaubat tetap terbuka. Satu lagi, selama mana tidak berat matahari tidak naik di sebelah barat. Besar mana pun, Inna Allah itu Ghafur, Tawwab, menerima taubat. Baik. Seseorang yang mati ketika sedang berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan syarat-syarat taubatnya walaupun belum selesai, ia akan diampuni Allah. Kisah tadi dia dalam proses untuk melakukan taubat, dalam proses untuk melaksanakan syarat-syarat taubat. Aku tak mau tidak, aku nak pergi ke tempat sana, aku tak mau buat lah. Tapi tak ada nak buat kebaikan lagi dalam proses tu. Tapi timbul penyesalan, aku nak jadi baik lah putra tu. Tak ada buat kebaikan, mati baru tengok. Terima tak taubat? Terima walaupun belum melakukan benda yang lebih lagi daripada rasa perasaan ataupun tindakan yang baru sekerat jalan. Tapi Allah dah nilai usaha tersebut, bahkan usaha tersebut jadi lebih besar. Bayangkan seorang non-Muslim daripada lahir belum Islam sehingga umur 70 baru macam mana dengan kuliah masjid ustaz. Contoh ada mengkaji tentang Islam, dengar tentang Islam, terang tu nampak tu ya hebat ya. Tuhan yang disebut ini tak samanya apa yang kita percayai. Akhirnya terdetik dalam hati, masuk Islam, baru tak baik. Sebab apa? Umur dekat surau yang menang tu dengan umur yang ni akhirnya terdetik dalam hati. Dengar pula curi-curi je, balik tu persoalan dia Islam. Bang insiden kan, Allah tak pernah membuat sebarang kebaikan. Akhirnya tengok berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang supaya Allah Taala boleh tentu kan. Kita akhirnya masuk Islam lebih hebat ya. Nah, baik. Yang ke-12, malaikat rahmah dan malaikat azab sentiasa mengawasi perbuatan seseorang hamba. Yang ke-13, seseorang yang berazam bersungguh-sungguh untuk membuat kebaikan akan diberi ganjaran pahala walaupun belum sempat melakukan. Ini hadisnya ada kan? Innallaha kataba hasanat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa berazam, hamdu sadar. Kita bicara tentang hamdu. Siapa yang berazam betul-betul memang nak buat dia kebaikan, tak buat lagi, maka dia tetap mendapat kebaikan, kebajikan. Kalau tak baca ayat aku saya ingin apa? Aku saya cuma tak buat apa kan? Dia boleh pahala azam tu. Kadang-kadang kita berazam, kita tak okey mana? Kalau azam juga apa? Kita
Sehingga kalau kita tengok kita 14 pun jalan yang dibuat sebenarnya bukan 14 lebih lagi. Kalau kita baca, oh boleh faham ni, oh boleh tengok ni, kadang-kadang berpuluhan boleh kita ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Bahkan hadis pendek, ya Umayyad ma fa'ala al-lugha, pendek saja ulama telah bawa mengistimbak keluar pengajaran yang cukup banyak. Kalau hadis yang pendek, hebat kalau Nabi dia buat dia ada usul pendek qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz pendek, makna kalau dikaji cukup, makna cukup. Ini kalam Nabi disebut. Nabi kata apa? Utitu bi jawami'il kalim.